Okay, tes suara. Mana yang yang bersama saya boleh komen satu. Komen satu. Kiranya anda dengar suara saya. Kita buat jauh sikit. Alright. Okay. Bagi saya 5 minit kita nak tolong tag kawan-kawan tak? Tolong tag kawan-kawan anda. Okay, thank you Kak Ida. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tolong add kawan-kawan sekejap Allah man, tekan apa tadi. Okay, okay. Assalamualaikum Kak Su, sihat? Okay. Semua boleh dengar suara So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekejap saya kejap, sorry. Right, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Sekali lagi saya nak tanya, kalau semua boleh dengar suara saya, boleh komen satu. Alhamdulillah. Right. So hari ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Alright. So kita ajak kawan-kawan kita dekat ni. Okay, alright, thank you Kak Su. Lama tak nampak Kak Su beraksi ni. Alright, okay. So hari ni saya nak bincangkan satu buku yang saya rasa sangat-sangat bermanfaat lah. Okay. Dan saya pun sebenarnya tengah dalam proses untuk nak menulis sikit lah tentang buku ni. Dan macam mana aplikasi dia lah dalam bisnes Amway ni dan dalam sistem TKJ kita. So hopefully benda tu boleh sama-sama lah kita praktiskan dan kita didik lah kita punya kumpulan kita. So buku ni ditulis sebenarnya oleh James Clear. James Clear ni sebenarnya asal dia seorang pemain baseball apa bahasa Melayu baseball lah, pemain baseball So disebabkan kecederaan yang membuatkan dia nak menulis tentang buku ni. Okay? Bila dia ada kecederaan macam mana, dia ada orang dia baseball kan, dia macam baling kayu kan, kena kat kepala dia yang menyebabkan ada kecederaan lah kat diri dia. So dalam proses dia nak recover tu, dia belajar sesuatu lah tentang macam mana aturan semua ni, dan dia buat kajian dengan lebih dalam
Dan sebenarnya dia punya penulisan ni ambil masa yang sangat lama lah untuk dia buat satu persatu dalam dia punya dalam dia punya macam newsletter je tu. Okay. So sangat-sangat menarik buku ni sebab apa? Sebab satunya memang kita memang ada banyak sangat-sangat ramai orang yang iktiraf lah, okay? Yang bahagian yang bidang dalam bidang yang profesor sendiri yang dalam bidang dalam bidang productivity ni pun dia mengiktiraf lah tentang buku ni. Dalam masa yang sama James Clear ni pun banyak dijemput, dia pernah juga dijemput oleh Google pun pernah kan, jemput untuk bagaimana nak membentuk habit terhadap pekerja-pekerja. Alright. So itulah saya rasa bukti lah kan kenapa buku ni patut dibaca. Alright. Sebab apa? Sebab bila company besar pun dipanggil untuk nak implementasikan idea tu, maksudnya besar lah benda tu. Okay. So buku ni apa manfaat dia kalau anda baca? Kalau manfaat dia, saya rasa apa yang anda baca pertama sekali adalah anda boleh bina habit dengan lebih dengan lebih banyak. Okay? Anda boleh bina habit yang baru yang baik, yang lebih banyak, dan sama anda boleh buang habit-habit yang buruk yang anda nak buangnya lah, contoh. Okay? So dua manfaat tu memang berkaitan dengan diri kita lah, sebab apa yang kita buat setiap hari kan. Right? Apa yang kita buat setiap hari. Lagi cepat kita dalam sama, dia boleh latih diri kita faham untuk bagaimana nak membina habit tu sendiri. Iaitu tu manfaat dia untuk supaya kita boleh buat satu benda tu dengan lebih ringan. Sebab apa? Sebab bila sesuatu benda tu kita buat secara habit, dia akan buat secara automatik. Kan? Sebab tu adalah yang pertamanya lah, yang saya nak kat sini adalah definisi lah habit tu sendiri. So definisi habit tu adalah satu perkara yang kita buat secara ulang kali, okay? Dan dia akan jadi secara automatik. Right? So maksudnya kita tidak, dia macam ibaratnya macam ni lah, macam saya teringat dia masa mula-mula ambil lesen driving tu, ambil lesen kereta kan. So kita rasa pasal masa mula-mula kita driving tu, kita rasa macam berat, kita macam nak tekan pedal ke, takut tersilap tekan brake contoh kan. Okay? Tapi bila dah selalu kita driving sampai kita tak rasa pun benda tu benda yang berat. Okay? So inilah manfaat habit. So kita boleh buat sesuatu yang pada asalnya keadaan tu mungkin sukar, tapi jadi mudah. Okay. So on that aspect lah, apa manfaat dia dekat Business Amway ni adalah apa yang kita, maksudnya untuk anda nak berjaya dalam Business Amway, anda kena ikut 100% sistem TQG. Okay. Macam mana anda nak memudahkan proses anda tu untuk nak buatlah sistem TQG ni adalah anda bina habit dalam sistem TQG ni. Maksudnya ada habit semua perkara-perkara yang kena buat dalam sistem TQG. Okay. So bila anda dah ada habit tu, lebih mudah lah untuk anda nak capai lah target-target yang anda inginkan. Okay. So yang dia dalam buku ni simple saja sebenarnya, walaupun buku dia ni kan tebal juga sebenarnya kalau okay. Kalau anda tengok sini macam tebal lah, tapi sebenarnya simple je sebenarnya buku ni. Okay. Tak susah pun. Dia ada semua buku surat dia ada 30 pula. Dia adalah 300 plus buku surat buku ni. Okay, yang ni yang bahasa Indon saya saja beli. Okay. So tapi perbincangan dia sebenarnya 5 je topik yang utama. Perbincangan dia 5 je topik yang utama. Dan saya rasa anda patutlah baca buku ni walaupun dia tebal, sebab dekat setiap bahagian bab tu dia memang ada ringkasan. Dia dah ada ringkasan siap-siap. Jadi kalau anda baca ringkasan pun anda boleh faham, okay, tentang apa topik ni yang dibincangkan lah. Okay. So yang pertamanya sorry. Ya, macam mana nak buat? Kejap. Kita buat. Sorry. Okay. Saya nak sini sikit. Gitu. Okay. So yang pertama ialah topik yang pertamanya adalah asas mengapa perubahan kecil tu memberi impak yang besar. Okay. Apa yang kita nipis je ni. Okay. Nipis je kat su, nipis je. Okay. So
apa yang kita buatlah setiap hari kan, walaupun benda tu kecil, sebenarnya dia bagi impact yang besar kat kita. Okay, impact yang besar kat kita. So dalam ni dia bagi tahulah pasal kita panggil the law of compounding. Law of compounding macam mana kan, kalau kira kira matematiknya lah kan. Kalau setiap hari kita buat 1%, kita improve 1% setiap hari. Okay? Jadi kalau kira matematik tu, kalau siapa yang ada kelapangan boleh tolong tulis lah dekat dalam komen. Maksudnya 1 kuasa 1.01 lah. Okay? Maksudnya setiap hari kita improve 1% je terhadap diri kita. Selama 365 hari anda akan dapat 37 kan. Dia punya number 37. Okay? Manakala kalau anda tak improve setiap hari kan, maksudnya setiap hari tu anda makin downward lah kan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi to zero. Dia akan jadi pada zero, right? So di sini kita nak tunjukkan tentang bagaimana kita improve setiap hari. 1% yang kita improve setiap hari bagi impact terhadap diri kita. Okay? So bagaimana kita nak improve diri kita. Apa maksud dia lah kita improve setiap hari itu apa maksud dia dalam, saya terus praktikal lah sebab saya nak kongsi teori, saya nak terus praktikal dalam bisnes ilmu. So bagaimana yang dimaksudkan dengan 1%, improve 1% setiap hari, dan sebaliknya, maksudnya kita tak improve 1% setiap hari. Kalau tak improve 1% setiap hari, dalam buku ni dia cerita ada tiga perkara. So kita sebenarnya kalau kita follow sistem TQG betul-betul, sebenarnya kita sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab dalam sistem TQG tu memang dia dah cover dah bahagian-bahagian ni. Okay? Iaitu yang dia bagi tahulah kat sini. Okay? Kalau setiap hari kita buat kesilapan yang sama tu. Okay? Kita teruskan buat kesilapan yang sama. And then kita buat poor decision. Maksudnya kita buat keputusan yang tak bagus lah. Okay? Dalam sama kita rationalizing little excuse. Ada benda yang kita patut buat kan, tapi kita tak buat. Tapi kita malas dan sebagainya, tapi kita rationalkan benda tu. Okay? Kalau setiap hari lah kita berulang kali buat 3 benda ni, ulang, sebenarnya impact dia bukannya pada hari tu kita tak nampak sangat, tapi kita akan lihat lah kan, in the long term lah, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi anda akan perasan mungkin anda tak ada dah dalam bisnes ni. Okay? Jadi yang ni saya boleh kaitkan dengan 3 powers kan, maksudnya kena jaga apa yang kita cakap. Kalau anda ada kesulitan, jangan rationalkan diri anda yang anda tak boleh kan, malah cuba hubungi dengan upline anda, cuba minta dia orang yang bagi pandangan tentang ini. Nampak kan? So 3 perkara tadi, ingat. Jangan ulang kesilapan yang sama, jangan terbiasalah dengan buat keputusan yang salah gitu. Okay? Maksudnya nak buat apa-apa decision, bincang dulu dengan upline anda. Yang ketiga ialah jangan cepat untuk nak rationalkan alasan kita. Okay? So SP Adib semalam dia dah kongsikan tentang apa alasan-alasan yang tak munasabah kan, yang anda boleh check dalam chapter kedua buku How to Think Big kan. Okay? Alright. So yang tu tentang ni 1%. So sama jugalah maksudnya berlawanan dengan itu adalah apa yang kita boleh faham, berlawanan dengan itu adalah kita improve 1% setiap hari. Maksudnya apa? Maksudnya setiap hari yang kita approach kan, apa benda yang kita boleh improve. Okay? So kita approach orang, contoh kita improve di sudut ini, contoh di sudut sales lah, kita improve di sudut 15 minit dah masa saya, ya Allah lama betul. Okay, satu saya improve maksudnya apa? Saya contohnya anda improve di sudut handle objection ke, closing ke dan sebagainya lah. Okay, so setiap hari kita improve. Right. Dan dia juga dia bagi tahu dalam ni lah kenapa orang gagal lah untuk nak berjaya sebenarnya kan. Satunya dia tak apa nak peduli sangat benda yang kita buat setiap hari ni. Okay. Jadi apa yang tu yang pertama. Yang kedua ialah dia ada prasangka yang tak betul tentang kejayaan. Okay. Dia sangka dia buat je apa yang dia buat sekarang ni, okay, dia tak ada improve apa, dia tak ada ubah apa-apa, dia berjaya. Sedangkan proses kejayaan tu dia bukan begitu kan. Proses kejayaan tu memerlukan kita untuk nak ubah diri kita kan. Okay.
So seterusnya lah, macam mana cara kita nak ubah kita punya kelakuan kita ataupun diri kita lah sendiri. Cara dia kata ada dua cara. Selalunya orang ambil pendekatan kita panggil outcome based kan. Outcome based, contohnya kita nak RM1,000 sebulan, okay, apa yang kita nak kena jual, okay, untuk dapatkan RM1,000 contoh. So dia bagi cara dia kata sebenarnya ada benda yang lagi power daripada tu, iaitu anda tukarkan outcome based tadi kepada identity based. Identity based. So yang ni memang Dr. Bahaki memang dia banyak kali lah tekan kat saya sendirilah. Okey. Iaitu mula dengan identiti anda sebelum nak tentukan apa outcome anda. Mulakan identiti anda. Macam mana nak ubah identiti ni? Senang je. Okey, tentukan anda siapa? Anda ni siapa? Okey. Anda siapa? Siapakah anda? Okey. Ataupun anda ni jenis orang yang macam mana? Okey, jenis orang macam ni. Maksudnya kalau anda jenis orang macam mana lah. Macam mana pendirian prinsip nilai anda kan? Macam mana orang yang kita nak jadi? Macam tu. Macam mana orang yang kita nak jadi? Okey. So kalau kita kata kita seorang diamond, kalau seorang diamond buat ke benda tu? Macam tu soalannya. Okey. Jadi kalau dia tak, contohlah seorang diamond dia tengok TV ke? Macam tu. Okey. Contohlah contoh. Dia tengok TV setiap hari je, contoh kan. So kalau dia tak tengok, kenapa dia tak tengok? Anda faham tak? Maksudnya kita bentuk diri kita daripada identiti kita sendiri. Barulah kita akan jadi okey. Seorang diamond kalau dia macam mana jumlah orang yang dia approach tu. Mula dengan identiti, ubah diri kita sendiri. So bila kita dah tentukan identiti kita ni macam mana, seorang diamond ni macam mana, sekian-sekian. So boleh dengarlah MP3 tentang diamond quality daripada edisi Dr. Ignatius kan. Kemudian kita buktikan dengan langkah-langkah yang kecil. Bukti dengan langkah-langkah yang kecil. Okay? Seorang diamond dia take action. So you buat senang nama dan sebagainya. Okay? Alright. So dapat sesuatu tak untuk yang awal ni? Okay? Kalau dapat satu boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh. Okay. Ataupun komen 2 ke? Okay. Boleh komen 2 lah. Komen 2. Okay. Alright. So dalam kita proses kita nak membentuk habit kita, okay, dia ada 4 langkah. Terima kasih Anis. Bagus Anis kan, aktif. Terima kasih. Okey, Kak dia okey, terima kasih Kak Su. Okey. So dalam kita nak membina habit kita, ada 4 elemen ataupun ada 4 langkah lah. Terima kasih semua. Terima kasih Adit, terima kasih. Okey. Ada 4 langkah yang kita kena tahulah. Kita kena tahu. Okey. Iaitu pertama sekali adalah Q. So siapa yang ada kelapangan boleh tolong tulis kat komen kan. Yang pertama adalah Q. Saya rasa tak habis point saya ni, tapi tak apa, saya cuba. Yang pertama adalah Q, yang kedua craving. Q, craving, respond, reward. Boleh? Q, craving, respond dengan rewards. Saya rasa memang saya baca buku ni, bila saya fikir balik tentang bisnes Amway, saya rasa banyak sudut kita boleh implement daripada idea ni sebenarnya. Okay? Memang banyak semua. Okay? Lepas ni saya akan kongsi pengalaman saya tentang saya implementkan je lah. So biasanya yang Q dengan craving tu dia berada pada fasa problem kan, problem. Bagi contoh macam mana? Bagi contoh kita dengar kita punya phone kita berbunyi contoh kan. Okey. Dan kita rasa nak tahulah kan apa konten daripada apa maksud orang yang mesej ke, apa WhatsApp ke kan. Okey. Kemudian kita ambil telefon tu dan kita tengok. Bila kita tengok, kita selega lah tahu. So kalau Q dengan craving tu dekat problem face tu, maksudnya apa? Maksudnya berlaku dalam keadaan kita ni berbunyi, telefon berbunyi. Itu panggil problem face. Maksudnya kita tahu keadaan yang kat luar lah bila berlaku benda tu. Manakala yang respon dengan reward ni adalah solution phase. Maksudnya kita buat keputusan untuk ambil tindakan. Bukan Q, C-U-E. Q. Bunyi Q juga tak boleh. Kan? C-U-E bukan Q-U-E. Okay, C-U-E. Okay. So dalam keadaan bunyi telefon tadi macam mana? Maksudnya Q ni adalah bunyi telefon. Maksudnya Q ni maksudnya secara luaran kita dengar bunyi telefon. Okay. Lepas ni saya akan kongsikan satu yang research yang sangat best lah dalam buku ni.
Yang kedua craving tu maksudnya kita rasa nak tahu. Nampak beza dia? Q ni secara luarannya, maksudnya kita dengar benda tu bunyi. Craving lah kita rasa nak tahu. Rasa nak tahu konten dalam tu. Okey. 3 response. Responnya lah kita ambil lah, maksudnya tindakan kita tu untuk ambil telefon tu. Okey. Nombor 4-nya lah reward ni, maksudnya kita rasa lega, kita dapat tahulah contoh apa konten dalam telefon tu lah. Okey. So tak apa, saya tak sempat, saya takut sempat, saya kongsi terus apa praktikal dia dalam business MOE supaya anda rasa macam ada guna juga benda ni kan, bukan macam teori semata lah. Okay. So kalau saya bercontoh, orang kongsi kat kita contoh ni, saya beli Nutrilite tapi tak makan. Okay. So macam mana kita nak gunakan these 4 element ni, Q craving, response dengan reward adalah maksudnya, so Q kita tahu maksudnya anything physically kan yang impact diri kita kan. So apa yang physically impact diri kita punya panca indera kita lah, mata, telinga, bau dan sebagainya, right? So antara yang contohnya kalau dia susah nak makan Nutrilite, apa yang kita boleh cadangkan adalah letakkan botol Nutrilite tu berdekatan dengan dia. So supaya contohnya bawa botol Nutrilite tu bawa pergi office kan. Bila dia nak check bag dia, ada botol Nutrilite situ. Okey. Yang kedua adalah craving ni adalah berkaitan dengan emotion ataupun kita punya rational ataupun kita punya pemahaman tentang kenapa kita nak benda tu lah. So yang tu, yang nak tak nak, memang dia kena tambahkan knowledge tentang kenapa nak ambil suplemen lah. Okey. Yang ketiga lah respon lah, kan, respon. Jadi macam mana nak mudahkan benda tu? Contohnya anda boleh letak dalam botol-botol yang kecil ke, contoh. Okay? Supaya anda senang nak ambil. Contohlah. Okay. And then reward, anda ambil lah benda tu. Dia panggil reward lah, maksudnya anda jadi sihat lah. Nampak kan? Okay. So benda ni saya buat benda yang sama lah. Saya buat benda sama dekat saya punya toner macam ni. Saya ni lelaki, jadi nak pakai toner ni memang tak apa nak rajin sangat. Okay, jadi apa saya buat, saya letak toner ni dekat tempat kerja saya ni. Senang. Jadi saya punya cleanser saya letak kat tandas lah, pakai tandas kan. Toner saya letak sini. Bila saya nak buat kerja tu, saya pakai toner kejap. Okay. So mudah kan. So kita tak ada termis untuk nak pakai toner ni kan. Moisturizer pun ada kat sini. Okay. Nampak kan? Sama juga dengan saya punya name list lah. Name list saya. So name list saya ada kat sini. Yang name list saya kan. So buatkan benda tu. Itulah fasa yang pertama ni. Fasa yang pertama ni memang jarang lelaki pakai toner. Betul. Okay. So saya faham lah pasal toner tu kenapa penting semua. That's why saya kena usaha lah untuk nak buat benda tu. So Q kat sini adalah kita cuba make it visible. Okay. So itulah panggil Q. Q maksudnya kita buatkan satu benda tu obvious ataupun benda tu kelihatan. Buatkan benda tu lebih senang kita nak lihat lah. Alright. So antara perbincangan dalam buku ni, dia kata kenapa orang gagal lah untuk nak bina satu habit yang baru. So dia nak baca buku contoh kan. Dia nak baca buku lah, dia nak mula baca buku. Dia tak pernah baca buku kan. Dia nak mula baca buku. Okay. Antaranya lah dia kata ramai orang sebenarnya dia bukannya tak ada motivasi untuk nak membaca kan. Tapi kerana dia tak ada clarity, dia tak ada kejelasan tentang apa yang dia nak buat tu. Okay. Macam mana dia nak buat. Itu masalah orang. Kenapa dia tak boleh membaca? Bukan dia tak boleh membaca. Tapi dia tak clear apa yang dia nak baca, bila dia nak baca kan. Dekat mana dia nak baca. So dalam buku ni dia ada bagi satu kajian terhadap 3 kumpulan. Kumpulan pertama ni dia disuruh untuk exercise. Buat je exercise. And then kumpulan yang kedua ni dia bagi motivasi sikit dan suruh buat exercise sikit. Dan kumpulan ketiga, okay, dia bagi motivasi, dia suruh exercise juga, tapi dia suruh exercise pada masa kan hari dengan tempat tertentu. Okey. Jadi hasil daripada kajian ni adalah dia orang menjumpailah orang yang clear tadi. Mana nak exercise, berapa kali, masa bila, okey. Dia orang membuktikan dia orang ni buat exercise kan. Kalau dalam tu 91% maksudnya. Maksud daripada ramai-ramai orang tu 91% kan yang ikut exercise. Dia ada 38 participant semua satu grup tu. So
91% orang yang ikut, kan, so, yang follow target plan. Okay, manakala yang mula-mula tadi, yang satunya dia bagi tahu je exercise, yang keduanya dia bagi motivasi, kan. Memang motivasi tu dia tak bagi impact apa-apa. Okay, tak bagi impact apa-apa, kan. Malah di dalam 20% je orang exercise. Jadi cuba try tukar hari ni. Kita tukar, kita setkan contoh hari ni kita nak buat, kita nak baca bila, betul. Kita spesifik, kan, apa yang kita nak buat, habit baru yang kita nak bina tu. So antaranya dia itu kita panggil implementation, tak apalah nama dia. Okay. So yang kedua ialah dia bagi cadangan, kan, kita buat habit stacking. Macam mana kita nak mula habit baru, okey. Ialah kita buat habit stacking. Habit stacking ni macam mana? Kita ngam, kan, ataupun kita stack, kan lah. Stack pun Melayu lah. Kita stack, kan lah habit itu tu dengan habit yang lain. Contohnya apa? Contoh kita nak minum air. Setiap kali kita minum air, betul? Kan? Setiap kali kita minum air, okey. Contoh, setiap kali kita minum air, kita baca buku 5 minit. Contoh. Okey. So, bila kita rasa nak minum air, kita akan rasa nak cari buku. So, macam buku ni, buku saya memang ada kat sini, kan. Okay. Lepas dah habis ni, semua kemas lah, kan. Lepas tu, letak balik kat sini, macam tu. Okay. Nampak kan? Itu panggil habit stacking. Maksudnya, kita tallykan habit yang kita nak buat dengan habit yang kita ada, contoh lain. Contohnya apa? Kita nak buat macam mana? Kita nak baca, kan. Kita nak membaca. Contohlah, tapi contoh dia nak membaca. Ataupun kita nak approach orang, contohlah. Kita nak approach, ataupun kita nak contact invite lah. Okay. So kita buat selepas mayang. Habis je kita berzikir, kita ambil telefon, contact invite, contoh pun boleh, kan. Nampak kan? Panggil habit stacking. Kita tally kan dengan satu benda yang lain. Right? So ini contoh dia panggil habit stacking yang contoh dalam buku ni. Dia kata apa? Dia kata saya tuangkan kopi, kan, pagi-pagi saya tuang kopi. Bila saya selepas saya tuang kopi tu, saya akan berzikir kejap. Saya akan meditate lah, panggil benda lain. Kita berzikir lah, kita berzikir 60 saat. Meditate 60 saat. Selepas saya meditate 60 saat tu, saya akan tulis to-do list saya setiap hari. Selepas saya tulis to-do list saya setiap hari, saya akan buat action yang pertama. Itu panggil habit stacking lah. Okay. So kalau kita faham lah daripada situ tadi, kita faham tak cukup sekadar motivation, kan? Tak cukup sekadar motivation. Apa yang lebih berkesan ialah kita tukar environment, suasana. Tukar suasana ataupun bahasa yang kita faham tadi adalah kita perbanyakkan cue yang membolehkan kita untuk nak buat habit tadi. Kita perbanyakkan cue yang boleh buatkan kita habit tadi. Jadi dekat sini ada satu kajian, dia bagi kajian apa? Ada seorang ni dia nak ubah orang supaya dia uruskan satu kafe. Dia nak ubah orang supaya lebih banyak minum air masak compare tu minum air soda. Jadi air soda tu ada dalam peti ais, okey. Tapi dia nak bagi orang lain minum banyak air mineral. Air mineral lah. Okey. Jadi apa yang dia buat, okey, dia nak cabar. Dia kata saya takkan, dalam cerita dia cerita lah. Dia kata saya tak akan bagi motivasi kat orang lain. Okey. Tapi saya jamin, kan, apa yang saya buat ni orang tu akan berubah minum air mineral banyak. So apa yang dia buat, okey, dia just tambahkan Q. Macam mana tambahkan Q? Kan, setiap soda yang ada dalam peti ais tu, dia sebelah dia letak air mineral, kan. And then dia letak lagi tempat air mineral kat tempat lain. Dia letak banyak air mineral. Okay. So apa yang jadi, orang bila masuk dalam bilik tu, dia rasa nak minum air mineral tu. Sebab apa? Sebab Q tadi, kan, banyak tempat dia. Fine? The same thing lah kalau kita nak mulakan habit tu nak membaca contoh. So kita mungkin boleh ambil buku tu, kita letak kat tempat tidur kita contoh. Sebelum kita buka, sebelum kita tidur, kita buka buku. Okay? Kat mana lagi? Dekat contohlah dekat tempat makan pun ada. Buka buku. Nampak kan? Alright. So dia bagi satu kajian kat situ. Perasan tak kalau kita duduk kat restoran, dia queue ni bukan satu benda je, dia boleh jadi banyak benda lah. Pasal kalau kita duduk kat restoran, kita rasa macam nak minum ni, kita nak minum lagi banyak. Kan? Compare tu kita kat rumah. Sebab apa? Sebab bila kita kat restoran, okay, kita tengok orang lain minum, okay, mungkin suasana dia, mungkin bunyi dia, kan, bunyi orang minum, bunyi orang sediakan air. Benda tu kita panggil cue yang membuatkan dia rasa nak minum lagi.
Okay, that's why daripada sini saya faham kan yang penting kita punya physical function. Baru saya nampak. Okay, bukan saya nampak dah, cuma saya baca buku ni saya lagi faham lah. Oh, physical function tu memang bagi impact yang berbeza compare tu kalau anda join online function lah. Okay, sebab apa? Sebab queue tadi. Dia ada banyak queue kat sini. Okay, anda dapat satu benda yang baru tak? Queue je kita. Bawa habis queue kan, baru satu queue, baru queue je baru. Okay, so anda dapat satu, boleh tak komen satu? Dapat sesuatu. Okay, so queue ni juga sebenarnya saya rasa memang banyak benda yang kita boleh perbaiki dengan queue kan. Queue ni juga sebenarnya dia implementasi dekat habit yang buruk lah contoh kan. Habit yang buruk yang kita nak buang. Okay, contoh apa habit yang buruk yang kita nak buang? Okay, maksudnya habit yang buruk yang kita nak buang tu kita boleh apa yang kita kena buat adalah kita kurangkanlah numbers of queue ni kan. Kita kurangkan, make it visible gitu. Contoh kalau kita nak main game kan. So kalau main game kena ada controller dia lah kan. So controller game tu kita simpan di dalam almari contoh. Kan. So benda tu membuatkan kita rasa tak nampak, benda tu membuatkan kita rasa susah nak cari. Nampak? That's why kalau saya rasa baca buku ni bukan sekadar untuk bisnes MBA kan, tapi banyak lah sebenarnya kita nak apply dalam life kita, anak kita, diri kita sendiri kan. Tapi fokus saya kat sini adalah macam mana nak implement tu kat sistem dekat bisnes MBA lah. Okay, saya dah habis masa lah. Okay, anda dapat satu queue. Dapat satu queue. Okay, anda dapat satu benda yang baru hari ni. Okay, tentang queue, bukan queue jadi CUE. Itu pun queue. Saya pun tak tahu bahasa Inggeris yang lain yang lebih mudah lah untuk nak explain benda tu. Okay, ataupun membuatkan sesuatu perkara tu lebih nampak lebih jelas, ataupun buatkan satu benda tu lebih kelihatan. Okay, so yang 2, 3 dengan 4 ni saya buat ringkasan lah. Saya buat ringkasan je. Okay, buat ringkasan je. Okay, nombor 2 ni adalah craving. Nombor 2 craving. Okay, craving ni adalah kaitan dengan motivasi dalaman tu, keinginan kita lah untuk nak dapat sesuatu. Okay, so saya craving ni macam mana? Craving ni macam kita tengok BIB lah kan. Kalau implementasi kat bisnes ni macam kita tengok BIB. Okay, kenapa kita tengok BIB? Sebab bila kita tengok BIB, kita ada rasa craving untuk nak capai impian kita. Okay, tu kita panggil craving. So macam mana nak tingkatkan lah kita guna craving ni? Pertama sekali anda kena berada pada orang yang nak capai impian tu kan. So anda kena sentiasa communicate dengan upline kan. Sebab apa? Sebab upline tu dia buatkan kita rasa craving nak capai impian kita. Nampak kan? Yang kedua ialah dia kata dalam ni memang kita kena tambah knowledge. Tambah knowledge. Okay, supaya apa? Knowledge ni dia akan kuatkan kita punya mind setting. Okay, yang ketiga adalah anda boleh cipta satu kita panggil motivation ritual. Maksudnya benda yang membuatkan anda semangat lah untuk nak, benda yang ritual maksudnya benda yang buatkan anda rasa tak nak craving benda-benda yang buruk itu. Okey, saya cari ringkas boleh. Nombor 3 adalah respon ni adalah bersifat tindakan. So apa yang kita kena tekan kat respon ni adalah macam mana kita nak buat sesuatu tu dengan lebih mudah, lebih ringkas, lebih cepat contoh. So macam saya kat dia lah, kita letakkan contoh kita punya name list dulu dekatan dengan kita, tapi dalam name list ni kita dah buat dah siap-siap siapa orang yang kita nak share contoh hari ni. Okay, bukanlah baru nak buka, baru nak tengok. Kita dah ada siap-siap dah nama-nama yang kita nak kongsi hari ni. Contoh. Jadi kita simplifykan name list tu lagi. Nampak kan? Okay. So untuk apa? Untuk respon ni yang penting adalah kita kena jaga kita panggil friction, maksudnya apa yang membolehkan kita untuk nak buat tindakan tu. Okay? Kalau tindakan tu kita nak buat dia sulit contoh. Sulit contoh macam mana? Contohnya macam contoh kan, kita nak senaman tu kan.
kita join marathon. Itu. Kita nak selamat, kita join marathon. Kan join marathon kan sulit kan. Maksudnya mungkin 4 kilometer kan. Untuk kita nak pusing jalan tu. So apa yang kita buat adalah kita simplekan lagi. Simplify ataupun kita buat satu benda tu lebih mudah lagi. Macam mana cara dia kan? Kita kalau sebelum kita nak buat marathon, kita buat apa? Kita ikat tali kasut dulu contoh. Ataupun kita pakai baju sukan gitu. Jadi contoh kita nak senam, setiap petang kita pakai baju sukan. Pakai je baju sukan. Tak senam lagi tu. Pakai baju sukan je dulu. Okey. Ataupun kita pakai kasut je tu. Pakai kasut sukan. Okey. That's why dalam ni dia bagi carangan apa? Dia bagi carangan kan. Kita panggil buat 2 minute rule. Apa benda yang kita boleh buat berkenaan dengan benda tu yang ambil masa 2 minit je. Contoh. Jadi contoh kita nak baca buku. Apa benda yang kita nak baca buku? Apa benda yang dalam baca buku ni yang kita ambil masa 2 minit je? Kita baca satu perenggan contoh. Baca satu perenggan. Setiap hari fokus baca satu perenggan je. Lama-kelamaan kita sedar nak baca 2 perenggan, 3 perenggan, satu surat, satu buku contoh. Nampak kan? Jadi itu respon. Maksudnya macam mana kita nak tingkatkan lagi respon ni adalah kita buat sesuatu yang paling mudah dulu untuk nak benda tu dan kita naik step by step. Jadi dia bagi contoh dalam ni, baca sinopsis betul kan? Pasal nak baca sinopsis dulu kan. Okey. Jadi kalau kita nak bangun awal, macam mana kita nak buat? Yang pertama, fasa pertama, balik rumah dulu kan. Maksudnya pukul 10 dah ada kat rumah contohlah. Okey, contoh. Okey. Yang kedua lah, selepas pukul 10 tu jangan tengok dah telefon, TV, jangan tengok dah, tutup semua. Okey. Fasa ketiga lah pukul 10 tu dah ada kat katil lah, dah tengah nak lena dah. Okey. Ataupun fasa keempat seterusnya, pukul 10 tu tutup dah semua lampu kat rumah. Fasa kelima, contoh tu fasa keempat sorry. Fasa kelima adalah pukul 6 pagi kita bangun. Nampak tak? Okay, dia panggil fasa. Fasa dalam respon ni. Macam mana kita nak buat respon ni lebih baik supaya kita buatkan fasa. Paling simple, buat yang paling ringkas dulu. Okey. Kalau dalam bisnes ilmu ni contohnya, kalau orang tu nak start share, bagi satu produk dulu cakap. Kan? You pilih satu produk yang you nak share. Jangan bagi dia share semua. Bagi share satu dulu contoh. Ambil satu, okey. Ambil 2, ambil 3, ambil 10 contoh. Nampak kan? Okey. Yang lastnya lah reward. Yang lastnya lah rewards. Okey. So rewards ni maksudnya selepas kita dah queue, maksud kita buatkan benda tu visible, and then selepas kita dah craving, kita hadirkan rasa kita nak lah buat benda tu kan, and then kita respon, kita buat sendiri benda tu. Yang keempatnya lah kita bagikan satu instant gratification yang supaya kita rasa benda tu memuaskan. Okay, benda tu memuaskan. Jadi kadang-kadang kita nak tengok WhatsApp, kadang-kadang tengok WhatsApp. Benda WhatsApp ni benda yang memuaskan lah. Mana kita seronok lah tengok scroll WhatsApp. Okay, sedar 2 jam scroll kan. Jadi antaranya lah macam mana kan kita jadikan kita punya instant gratification tadi pada penghujung. Itu cara dia. Buatkan satu benda tu pada penghujung sekali. Okay, maksudnya kita sebagai contohan kita dah standby name list, kita hadirkan kesedaran dulu, kita dengar MP3 dulu ke, hadirkan kesedaran kita kena buat bisnes ilmu ni, ataupun kita tengok BIB kita dulu, kita hadir kesedaran kita kena buat bisnes ilmu ni kan, kita status standby kan name list ni berdekatan dengan kita, ataupun kita tulis kat dalam buku ke sebagai contohan. Okay, and then lepas kita dah buat tu, kita setkan dalam diri kita contoh kan, saya nak approach 5 orang by tengah hari kan. Selepas saya approach 5 orang tengah hari ni, saya tengok WhatsApp. Contoh. Nampak? Okay. Ini kita panggil reward lah. Okay. Kalau contoh anda ada kucing kan tu. Selepas saya approach 10 orang, saya akan main dengan kucing saya. Okay. So main dengan kucing tu dia sebenarnya dia membina habit kita. Sebab apa? Sebab kita manusia dia suka buat benda yang dia suka. Okay. Jadi cara nak bagi dia suka buat apa yang dia suka, benda yang dia suka buat tu letak ujung sekali. Benda yang dia nak bina tu letak di depan dia. Nampak kan? Okay. So dia kata dalam ni cuba sedaya upaya supaya kita ni jangan kita miss bagi reward ni. Okay. Reward dia tak mesti ni main dengan anak ke contoh kan. Main dengan anak kita, main seronok kan. Okay. Apa yang reward yang untuk anda lah contoh. Okay. So kenapa dalam singkat? So itulah empat perkara lah yang dalam
Macam mana kita nak bina habit? Dah habis dah sharing ni. Okay, macam mana kita nak bina habit? Yang pertama adalah cue, craving, respond dengan reward. Okay, cue, craving, respond dengan reward. Okay, kalau anda baru nak start bina momentum, kan, cuba try buat yang simple dulu dalam same way. Okay, fokus kita adalah setiap hari. Fokus kita adalah setiap hari. Okay, apa yang kita buat setiap hari yang menentukan kejayaan kita pada 2-3 tahun akan datang. Okay, jadi apa yang kita buat setiap hari? Satu. Yang kedua, apa perkara yang kita boleh improve setiap hari? Apa yang kita boleh improve setiap hari? Okay, kalau kita ada kekurangan kita, kesilapan kita, kita ada apa, kita rationalkan alasan kita dan sebagainya, macam mana kita nak ada jawapan terhadap semua tu? Kita malas, kena ada jawapan. Malas tu tak boleh. Betul. Antara satu ada sebenarnya ada hadis lah kenapa malas. Salah satunya dalam berkaitan dengan orang tu nak bangun kan, nak bangun subuh, okey. Dia malas kan, sebab kenapa? Kerana ikatan ataupun hasutan syaitan boleh kan. Untuk orang Islam. So malas sebenarnya hasutan syaitan. Okey. So tak boleh malas lah, nak kata tak boleh malas. Tambahkan awareness tentang aku tak boleh malas. Kan, malas tu tak baik. Betul. Okey. And then kalau kita nak bina habit yang baru yang kita tak pernah buat sebelum ni, cuba buat yang tadi kan. Cuba make it cue contoh. Kita nak makan contoh, nak makan apa, kita nak guna toner contoh. Kalau lelaki lah nak guna toner. Contoh. Letakkan toner ni kat tempat kerja kita. Kita dah pakai. Sekarang dia mini lagi mudah kan. Mini letak kan. Contoh. Memang akan pakai punya lah. Okay. And then cue and then craving kan. Belajar tentang perkara tu. Okay. Belajar dengan lebih detail lah tentang perkara tu. Contoh. Apa yang buatkan kita rasa nak tahu lebih dalam. Okay. Duduk dengan orang yang pentingkan skincare tu. Okay. And then 3, respon. Buatkan satu benda tu benda yang, jadikan satu benda-benda yang paling mudah dulu. Contohnya macam contoh anda nak pakai skincare tu, start dengan pakai sekali sehari tu. Kan? Mula dengan sekali sehari. Lama kelamaan buat 2 kali sehari tu. Okey. Ataupun mula pakai sekali sehari, lepas tu 2 kali sehari. Lepas tu tambah dengan serum pula dan sebagainya. Okey. Yang last sekali soalan terakhirnya adalah selalu orang tanya berapa lama sebenarnya? Berapa lama kita ambil masa untuk kita nak bina habit ni? Okey, berapa lama kita ambil masa untuk bina habit? Jadi kalau kajiannya kebanyakannya 60 hari ya, 60 hari. Tapi James Clear ni kata sebenarnya tak penting pun berapa hari tu tak penting. Okey. Sebab yang penting adalah kalau anda buat, anda akan kan. Jadi apa yang kita kena fokuskan, bagaimana setiap hari, macam mana setiap hari kita nak buat lagi banyak. Itu je fokus kita. Buat misalnya ni, macam mana kita nak buat lagi banyak setiap hari. Itu je fokus kita. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita buat lagi banyak, mungkin kita akan lebih cepat lebih cepat kita bina habit kita. Kan? Berapa lama nak bina habit tu? Kan? Tak apa penting. Yang penting ialah macam mana kita nak buat lebih cepat, lebih banyak. Kan? Okey. So antara cadangan itulah dia kena exercise, dia kena bergaul dengan orang yang positif dan sebagainya. Okey, baca buku contoh. Okey. So last lah saya tanya, anda dapat sesuatu yang baru tak hari ni? Dapat sesuatu benda yang baru tak? Boleh komen baru ataupun B tu. Okey. So itu je lah sharing kita untuk Atomic Habit ni. Tolong kalau yang leader saya recommendkan untuk membaca, sebab kita akan nampak lah banyaklah dalam life kita yang kita boleh perbaiki, kita boleh atasi. Okay, salah satu yang saya cakap tadi adalah pasal Nutrilite itu. Yang ni saya cakap pasal artistry kan. Kalau lelaki kan, artistry. Jarang orang mungkin beli tapi mungkin tak guna. So macam mana kita nak bagi dia guna? Kena tahu tadi cue, craving, sebab benda tu nak bina habit dia. Okay. So apa yang anda dapat lah dalam banyak-banyak tu, apa yang anda dapat, boleh komen sikit ke chat. Ni yang kesempatan. Okay, kita dah habis dah. Okay, minta maaf saya terlebih 15 minit. Okay, minta maaf. Okay, apa yang anda dapat dalam banyak-banyak ni, apa yang anda dapat? Okay. Tak tahu apa dapat. Okay. Kan. Okay. So tolong baca ni. Memang sangat-sangat best. Okay, sangat-sangat best. Okay. Apa So itu saja sharing untuk petang ni. Terima kasih sekali lagi lah. Q. Okay. Benda baru Q. Okay. Terima kasih pada semua yang respon. Terima kasih semua yang bersama dengan saya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond.